perpaduan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Berita tengah hari kita mulakan dengan Kembara Kenali Borneo hari ke-8 yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri tiba di Kampung Bungai Bekeno bagi menyantuni penduduk setempat. Perkembangan semasa langsung bersama Catherine Igang di sana. Terima kasih rakan di studio. Cuaca pagi tadi cukup baik bertepatan dengan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong serta rombongan ke Pantai Bungai Bekeno Subis di Miri ini. Ya, untuk berkongsi lebih lanjut mengenai lawatan Seri Paduka Baginda berdua, kita terus bersama dengan Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak yang juga Wakil Rakyat Dewan Undangan Negeri N71 Bekeno mengenai harapan beliau selepas kunjungan istimewa ini. Ya, silakan YB. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sangat-sangat bersyukur ya sebab cuaca mengizinkan dan kehadiran rakyat kita di sini sangat-sangat terlalu ramai. Dan alhamdulillah, dan kita mengharapkan agar selepas lawatan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang berdua ini akan lebih ramai lagi yang akan berkunjung ke Pantai Bungai. Kerana kalau kita lihat keindahan, keistimewaan, kecantikannya dan keunikannya di sini. Ya, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Terima kasih YB atas perkongsian ringkas ini. Semoga program hari kedua Kembara Kenali Borneo di Miri ini memberi kenangan terindah untuk diingati selamanya oleh Seri Paduka Baginda berdua serta rombongan khasnya di bahagian Miri. Dirgahayu tuanku, kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Catherine. Terdahulu keberangkatan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah disambut meriah rakyat Miri menuju Pantai Bungai Bekeno pagi tadi. Seri Paduka Baginda memandu sendiri kenderaan pacuan paroda itu bagi menyambung penjelajahan ke Bandaraya Bintulu. Berangkat sama menyertai konvoi kembara pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. Kemenangan Pakatan Harapan PH dalam PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram membuktikan keyakinan pengundi kepada kerajaan perpaduan dalam membangunkan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebooknya mensahihkan penghargaan kepada semua pengundi di dua kawasan berkenaan atas sokongan diberikan. Dato' Seri Anwar turut merakamkan ucapan tahniah kepada calon PH Suhazan Kayat dan Nazri Abdul Rahman atas kemenangan tersebut. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas kejayaan PH mempertahankan kerusi Pulai dan Simpang Jeram. Pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO itu turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua jentera parti dalam gabungan kerajaan perpaduan. Pada masa sama, Presiden Amanah Dato' Seri Muhammad Sabu pula berkata kemenangan gabungan PHBN di kedua-dua kerusi itu adalah bukti rakyat mula menolak gelombang hijau dan fahaman ekstrim yang dibawa Perikatan Nasional. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan PH berjaya pertahan kedua-dua kerusi berkenaan. Bagi Parlimen Pulai, calonnya Suhaizan Kayat menang dengan majoriti 18,641 undi. Suhaizan yang bertanding buat kali ke-7 dalam pilihan raya memperoleh 48,283 undi. Sekaligus menewaskan dua pencabarnya iaitu Zulkifli Jaafar daripada Perikatan Nasional dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi yang masing-masing mendapat 29,642 undi serta 528 undi. Bagi Dewan Negeri Simpang Jeram pula, Nazri Abdul Rahman menang kerusi berkenaan dengan majoriti 3,514 undi. Nazri yang juga bekas jurutera menewaskan calon Perikatan Nasional Dr. Mazri Yahya yang meraih 10,330 undi. Manakala calon bebas S.J. Ganadan hanya mendapat 311 undi. Bukti keyakinan masyarakat yang mahukan kestabilan negara. Suhazan Kayat berkata kemenangannya juga menterjemahkan penerimaan baik masyarakat terhadap kerajaan perpaduan. Ujar beliau, kini antara fokus selepas mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen ialah menyelesaikan isu peruntukan Parlimen Pulai.
bila Datuk Seri meninggal itu, kita punya peruntukan di peringkat parlimen ni telah dibekukan. So kalau kita lihat tu bulan 9 ni dah tempoh akhir lah, 31 bulan Ogos tu tempoh akhir. So saya memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk memberi ruang kepada Parlimen Pulai ini untuk menyelesaikan peruntukan Parlimen itu untuk dimanfaatkan kepada rakyat. Sementara itu, calon PH bagi Dewan Negeri Simpang Jeram, Nazri pula menyifatkan kemenangan itu pencapaian bersama antara gabungan PH dan BN. Ini adalah kemenangan tim di mana tuan-tuan saya maklum pada hari ini, pada pilihan raya pada kali ini adalah gabungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jentera di pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tanpa kerjasama mereka, kerja keras mereka, tak mungkin saya dapat kemenangan seperti rupa. Memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita. Kerjasama utuh antara parti di bawah Kerajaan Perpaduan dizahirkan dalam persidangan Parti Tindakan Demokratik DAP 2023. Perhimpunan mencipta sejarah apabila turut dihadiri Barisan Nasional yang diwakili pengurusinya dan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok optimis kolaborasi utuh tersebut akan dapat mempertahankan kerusi Kerajaan Perpaduan di Dewan Negeri Pelangai. Jadi ini merupakan satu semangat yang baru dan saya yakin bahawa semangat kemenangan ini akan terus dibawa ke Dun Pelangai di negeri Pahang dan kita akan bersama-sama memastikan kemenangan calon kerajaan perpaduan di Dun Pelangai nanti. Bila berkata demikian dalam ucapan dasar persidangan Parti Tindakan Demokratik 2023 di Putrajaya, persidangan dengan tema Perpaduan Demi Malaysia turut dihadiri Presiden Amanah Datuk Seri Mohamad Sabu dan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Program menghimpunkan lebih 1,000 perwakilan DAP dari seluruh negara. Ketika ini berlangsungnya Pesta Buah-buahan Tempatan Negeri Selangor 2023 yang akan berakhir 10 malam ini di SACC Mall. Untuk perkembangannya langsung bersama Zanariah Zainal Abidin. Zana, silakan. Baiklah, seperti anda dapat lihat di sebelah kiri saya ini merupakan buah-buahan nadir yang suka didapati di Semenanjung dan ini merupakan antara salah satu yang menariknya di Pesta Buah-buahan Tempatan Negeri Selangor 2023 yang berlangsung di SACC Mall Shah Alam. Dan untuk itu saya bersama dengan Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari yang turut serta bersama-sama hari ini meninjau Pesta Buah-buahan Tempatan Negeri Selangor 2023. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat Pesta Buah-buahan yang berlangsung pada hari ini? Sangat baik dan meriah. Malahan kita memperkenalkan produk buah-buahan yang mungkin tidak disedari oleh masyarakat dan penduduk di negeri Selangor, yang mana ia adalah sebahagian daripada produk negeri Selangor dan juga beberapa kerja buat yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan seperti Jabatan Pertanian, Mardi, kawalan terhadap penyakit, kawalan terhadap tanah, sektor pemajuan pertanian, termasuk sektor buah-buahan. Dan pengenalan buah-buahan nadir dan sebagai contoh ini juga mengembangkan pengetahuan khusus untuk anak-anak muda
dan juga kita yang biasa take for granted bahawa buah-buahan ni akan dapat masa dessert session. Jadi penghargaan, apresiasi mereka pada petani di samping menyedari produk-produk kita seperti melon Selangor yang dihasilkan sendiri oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri, yang mana ia akan menjadi salah satu imej dan juga lambang kebanggaan negeri. Bagaimana Datuk Seri melihat kehadiran pengunjung sendiri datang ke Pesta Buah-Buahan ini? Saya dapat makluman stok untuk buah-buahan pada hari ini dah habis semalam. Jadi hari ini mereka terpaksa menambah stok-stok buah-buahan untuk yang dijual, dan ini menandakan begitu ramai tarikan hadir, dan berdasarkan kupon-kupon percuma yang kita edarkan, saya anggarkan lebih daripada 5,000 orang bersama-sama dalam program ini. Walaupun kali pertama ia dianjurkan di mall seperti ini, yang mana ia boleh mungkin boleh dilaksanakan pada masa depan, terutamanya di kawasan tumpuan orang ramai dan di kawasan yang sedikit urban ataupun kawasan bandaraya. Datuk Seri melihat adakah ia perlu diperluaskan di kawasan kampung? Sekarang kita berada di mall, bagaimana? Ya, untuk di kawasan-kawasan kampung mungkin sebahagian ini sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka dengan ladang dan sebagainya. Approach-nya mungkin berbeza. Sebelum ini kita memang anjurkan di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan ladang, dan di ladang itu sendiri seperti di Fruit Valley dan sebagainya. Tapi kali ini kita masuk ke kawasan bandar, memperkenalkan produk tu bukan hanya end produk buah-buahan yang kita nak makan ataupun jadi jelly dan sebagainya, tetapi juga memperkenalkan daripada awal, termasuk benih, penanaman dan juga pengetahuan terhadap perkara tersebut. So pasti kita akan buat juga di kawasan-kawasan desa, kampung dan sebagainya. Cuma ini adalah mengukuhkan pengetahuan dan juga keterlibatan, sebab pada hari ini kita juga mahu masyarakat di bandar terlibat dengan urban farming sebagai contoh. Macam mana vertical farming berlangsung, macam mana mereka boleh menanam pohon-pohon dan pokok-pokok utama untuk sumber makanan mereka sebagai contoh. Ini adalah sebahagian daripada tujuan dan juga cita-cita kita dianjurkan program seperti ini. Datuk Seri, terakhirnya Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh mengajak orang ramai untuk datang ke sini, kerana apakah berakhir pukul 10 malam nanti? Ya, tinggal beberapa jam saja lagi, 8-9 jam lebih kurang untuk kita menghabiskan program Pesta Buah-Buahan Tempatan Negeri Selangor 2023. So yang belum berkesempatan untuk hadir, yang ada kelapangan, dijemput hadir bersama-sama di SACC Mall Shah Alam. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat ini dulu laporan saya. Apapun kepada anda yang belum berkesempatan hadir ke sini, boleh datang beramai-ramai hari ini kerana ia bakal berakhir pada pukul 10 malam. Kembali bersama rakan tugas, silakan. Baik, terima kasih Zana. Selangor sedang mencari teknologi terbaik dan sesuai bagi penanaman jagung dalam usaha mengurangkan kebergantungan negeri itu terhadap ekspor luar negara. Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor Izham Hashim berkata negara memerlukan 4 juta tan jagung setahun untuk dijadikan makanan ayam, dan setakat ini kurang 5% yang berjaya ditanam. Di Selangor, projek ini akan diusahakan di tanah seluas 300 ekar di Kuala Langat dan ia bakal menjadi projek rintis. Pertanian ini dalam konteks perniagaan sebagaimana perniagaan yang lain. Kita dah usaha dah dapat, antara yang kita lancarkan tahun lepas itu adalah benih itu kita dah ada. Sekarang ni kita tengah melihat teknologi dah. Teknologi dia pelbagai dan kita sedang usahakan. Jadi Kuala Langat ni macam kita punya tempat pilot lah untuk melihat keupayaan kita untuk menguruskan secara mechanized. Dia kena mechanized. Dia automation. Dia tidak boleh mengharapkan manual. Kita akan tak ada kemampuan nak buat itu. 450 notis saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan dan 45 motosikal disita dalam Ops Khas Motosikal Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Pulau Pinang. Menurut pengarah kanan bahagian penguatkuasaan JPJ, Datuk Lokman Jamaan, operasi bermula pada pukul 1 pagi hingga 6.30 pagi tadi di lebuh raya lingkaran luar Butterworth Bor selepas pihaknya menerima banyak aduan orang ramai berkaitan kegiatan lumba haram. Pengubahsuaian exhaust, ukuran saiz tayar yang kita kenali sebagai tayar sotong, swing arm yang mengubah struktur utama kenderaan-kenderaan motosikal ini,
tiada penombor pendaftaran, ada yang letak pendaftaran kecil semata-mata untuk tujuan melakukan rempetan, tiada nombor chassis enjin, pengubahsuaian blok enjin, tiada brek, tiada lampu hadapan dan berbagai-bagai kesalahan teknikal yang menghilangkan fungsi utama keselamatan motosikal. Konvoi 3 sahabat bertukar tragedi. Ketiga-tiga mereka maut selepas dirempuh sebuah kereta dalam perjalanan pulang di Jalan Besar Felda Jengka 17 Maran petang semalam. Ketua Polis Daerah Maran DSP Nur Zamri Abdul Rahman memaklumkan kejadian berlaku pada pukul 6.15 petang dan kesemua mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa yang maut Fadil Shah Sulaiman 19 tahun, Muhammad Firdaus Zainal Abidin 20 tahun dan Muhammad Ridwan Mahayadin 35 tahun. Siasatan awam mendapati kemalangan berlaku ketika sebuah kereta dari arah bertentangan dipercayai hilang kawalan dan masuk ke laluan mangsa dan merempuh ketiga-tiga mereka. Pemandu kereta lelaki berusia 51 tahun itu mengalami kecederaan dan dikejarkan ke Hospital Jengka. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Beralih ke info niaga, Malaysia yakin keberhasilan utama ekonomi PED akan memacu ASEAN ke arah menjadi zon ekonomi yang bersepadu, bersatu, berdaya saing dan bertenaga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi kenyataan berkata ia akan memberi manfaat kepada perniagaan terutamanya mikro, kecil dan perusahaan sederhana PKS di ASEAN dan Malaysia. Menerusi PED, Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN akan menyediakan jalan komprehensif dalam memperkasakan perniagaan dan pihak berkepentingan di seluruh ASEAN. Ia dapat mempercepat pertumbuhan perdagangan, meningkatkan kebolehoperasian, mewujudkan keselamatan persekitaran dalam talian dan meningkatkan penyertaan PKS. PKS juga akan mendapat manfaat daripada rangka kerja ASEAN menerusi inisiatif projek perindustrian yang bertujuan menyokong pemulihan sektor perindustrian dan perniagaan di rantau ini. Selain perjanjian perdagangan bebas FTA dengan ASEAN, Australia, New Zealand yang mampu memperkukuhkan kerjasama ekonomi PKS serta perdagangan dan pembangunan mampan. Pendekatan bersasar beras tempatan harus dilaksana kerajaan bagi mendepani isu beras. Ia bagi memastikan tiada eksploitasi harga, seterusnya memastikan rakyat khususnya golongan B40 tidak terkesan. Ataupun pendekatan yang lain, kita boleh buat secara bersasar. Maksudnya untuk beras harga RM26 sekapit tersebut hanya boleh dibeli oleh golongan B40. Mereka selain daripada golongan B40, mereka perlu membeli beras mengikut harga pasaran sebenar lah. Macam mana kerajaan aplikasikan dari segi minyak petrol, kan kita ada minyak RON 95, harga kawalan, tapi kita ada RON 97, iaitu harga apungan kan. Mungkin boleh dibuat pendekatannya.
Mengulas mengenai kenaikan harga sumber makanan itu, beliau berkata situasi tersebut turut membantu ekosistem industri beras termasuk meningkatkan pendapatan pesawah yang kebanyakannya merupakan golongan B40. Perkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU dan negara anggota menzahirkan solidariti dan ucapan takziah kepada Maghribi selepas negara itu dilanda gempa bumi yang mengorbankan lebih 2,000 nyawa. Ia dizahirkan menerusi surat yang diketuai Presiden Majlis Eropah Charles Michel kepada Raja Maghribi Muhammad ke-6 pada Sabtu. Surat tersebut menyatakan EU dan negara anggotanya bersolidariti penuh dengan rakyat Maghribi pada saat sukar itu. EU juga bersedia menghulurkan bantuan kepada Maghribi dalam apa jua cara diperlukan. Dalam terjadi gempa bumi pada lewat malam Jumaat itu, lebih penduduk cedera termasuk 1,404 mangsa dalam keadaan kritikal. Gempa bumi berlaku di pergunungan High Atlas Maghribi merosakkan bangunan bersejarah di Marrakech, bandar terdekat dengan pusat gempa bumi. Manakala kawasan paling teruk terjejas adalah di pergunungan berdekatan. Usaha mencari dan menyelamat mangsa terutama di bawah runtuhan giat dilakukan pihak tentera dan agensi penyelamat lain, terutama penempatan di kawasan pergunungan yang terjejas teruk. Maghribi turut isytihar perkabungan negara selama 3 hari. Dalam pada itu, Kementerian Luar memaklumkan tiada laporan melibatkan rakyat Malaysia diterima susulan kejadian gempa bumi di Maghribi. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan memaklumkan beliau telah menghubungi Duta Besar Malaysia Datuk Astanah Abdul Aziz bagi mendapatkan perkembangan terkini. Beliau juga akan menghubungi rakan sejawatannya di Maghribi iaitu Nasir Bourita bagi mendapatkan maklumat terkini serta menawarkan bentuk bantuan yang diperlukan segera. Datuk Seri Dr. Zamri telah menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Maghribi dan semua mangsa yang terlibat dalam bencana tersebut. Sementara itu, di Indonesia, gempa bumi dengan magnitud 6.0 melanda Pulau Sulawesi pada malam Sabtu. Bagaimanapun, tiada kerosakan atau kelemahan jiwa dilaporkan. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, gegara itu dilaporkan berlaku pada pukul 9.43 malam waktu tempatan dengan pusat gempa berada di 49 km dari wilayah Donggala. Agensi Geofizik Indonesia BMKG maklumkan tiada amaran tsunami dikeluarkan. Namun BMKG memberi amaran tentang kemungkinan berlaku gegaran susulan. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan telah keluar dari kediaman mereka ke kawasan pantai kerana bimbang akan kemungkinan gempa susulan. Bekalan elektrik dan telekomunikasi dilaporkan terganggu susulan bencana itu. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Sukan perkembangan badminton terbuka China beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soi Wuyik kini berpeluang menamatkan penantian meraih gelaran sulung jelajah BWF selepas mara ke final kejohanan di Changzhou malam tadi. Lebih membanggakan, pasangan negara itu berupaya mencipta sensasi apabila menewaskan juara dunia dari Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Seung Jae 21-18, 21-17. Pada aksi final, Aaron Wuyik akan bertemu pilihan ketiga Liang Weikeng Wang Chang dari China yang mengatasi wakil Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi 21-16, 20-22, 22-20 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Ketika ini, Aaron Wuyik menghuni ranking ke-6 dunia manakala pasangan China itu berada di kedudukan ke-4 dunia. Berdasarkan rekod pertemuan sebelum ini, Liang Wang menang 4 daripada keseluruhan 5 perlawanan terdahulu sejak Oktober 2022. Dengan kemenangan tunggal diraih Aaron Wuyik adalah pada kejohanan Masters Indonesia Januari lepas.
Aksi Persahabatan Antarabangsa Tier 1 skuad Harimau Melaya meneruskan momentum cemerlang apabila berupaya menamatkan aksi dengan keputusan seri satu sama menentang pasukan ranking ke-80 dunia China malam tadi. Keputusan itu merebahkan rekod tanpa kalah skuad kendalian Kim Pan-gon dalam 6 perlawanan antarabangsa. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Phoenix Hill, Chengdu, China itu menyaksikan skuad negara bermula baik menyerap asakan tuan rumah dan mencipta peluang menerusi serangan balas. Pencaturan itu akhirnya membuahkan hasil selepas hantaran Ahya Rashid dimanfaatkan sepenuhnya Faisal Halim untuk gol awal permainan pada minit ke-11. Gawang skuad negara bagaimanapun bolos pada minit ke-36 selepas rembatan penyerang China Lin Liangming gagal ditampan kemas penjaga gol Shihan Hazmi. Kampuan benteng pertahanan Malaysia yang dikawal Kapten pasukan Dion Kos berjaya mematahkan semua asakan China selepas itu untuk memastikan perlawanan berakhir dengan jaringan 1-1. Dua keputusan seri termasuk ketika berdepan Syria pada Rabu lalu boleh dianggap positif buat Harimau Melaya sebelum ke Piala Asia 2023 tahun depan. Sementara itu, skuad berusia 3 tahun B23 mencatat kemenangan bergaya membelasah Filipina 4-0 pada aksi kedua kelayakan Piala Asia B23 yang berlangsung di Stadium Chonburi semalam. Kemenangan itu mencerahkan peluang Malaysia untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia B23 di Qatar tahun depan. Kemenangan itu diraih anak buah Ella Varasan itu membolehkan Malaysia berada dalam kelompok 2 terbaik kumpulan H. Berdasarkan format kejohanan, hanya juara kumpulan bersama 4 naib juara terbaik layak ke Piala Asia di Qatar yang turut menawarkan slot ke Sukan Olimpik Paris 2024. Malaysia akan bertemu Thailand pada aksi terakhir kumpulan H di venue sama Selasa depan. Beralih ke perkembangan Piala Dunia Rugby 2023, Australia, England, Itali dan Ireland memulakan kempen kejohanan dengan kemenangan sekaligus membuktikan mereka mampu untuk melepasi aksi peringkat kumpulan. Dalam saingan pool C menyaksikan Australia tidak berdepan masalah menewaskan Georgia dengan keputusan 35-15. Itu juga adalah kemenangan pertama skuad rugby muda Australia di bawah bimbingan jurulatih Eddie Jones yang kali kedua membimbing pasukan tersebut. Di State Velodrome pula menyaksikan England menepati ramalan meraih kemenangan 27-10 menewaskan Argentina. Kemenangan itu membolehkan England berada di tangga teratas Pool D. Selepas ini, pasukan itu dijadual menentang Jepun pada 18 September. Sementara itu, dalam dua lagi aksi tumpuan, Ireland dan Itali meraih kemenangan besar menewaskan lawan masing-masing. Ireland menang dengan keputusan 82-8 menewaskan Romania dalam aksi Pool B, manakala Itali mencipta sensasi dalam aksi Pool A dengan kemenangan 52-8 menentang Namibia. Berita tengah hari berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Punya Harapan. Assalamualaikum.